helium, rubidium, cesium, dan francium. Terdapat 3 sifat unsur dalam kumpulan 1, iaitu logam kelabu kilat, logam lembut dan juga konduktor haba dielektrik yang baik. Ketumpatan unsur dalam kumpulan 1 semakin bertambah apabila menuruni kumpulan kerana jisim atom relatif semakin bertambah. Jejari atom dalam kumpulan 1. Jejari atom semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 1 kerana bilangan petala terisi elektron meningkat. Takat lerbu dan takat tidik unsur kumpulan 1. Takat lerbu dan takat tidik semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 1 kerana saiz atom menjadi lebih besar, ikatan logam antara atom menjadi lebih lemah, tenaga haba lebih rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan logam. Kesimpulannya, semua unsur dalam kumpulan 1 ialah logam kelabu kilat dan logam lembut dan konduktor haba dan elektrik yang baik. Seterusnya, semakin menuruni kumpulan 1, ketumpatan semakin bertambah, jejari atom semakin besar dan takat tidik dan takat lebur akan menurun. Sekian, terima kasih. Okay, good. So, kumpulan 3 present pasal sifat fizikal bagi kumpulan 1. So, dia dah tunjuk tadi gambar unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 1. So, kumpulan 1 adalah logam. Jadi, semakin menuruni kumpulan, apa yang berlaku pada saiz atom? Bertambah. Makin bertambah. Okey, apa yang berlaku pada ketumpatan? Ketumpatan? Bertambah. Okey, bertambah. Okey, takat didih dan takat lebur. Semakin rendah. Okey, semakin berkurang. Okey. So, iaitu adalah sifat fizikal bagi kumpulan 1. Okey, unsur yang terdapat dalam kumpulan 1 tadi apa? Lithium, Lithium. natrium. Okey, lithium, natrium, kalium. Okey. So, kalau awak tengok tadi kebanyakan dia pepejal logam yang berwarna kelabu dan juga berkilat. Okey. So, itu adalah sifat fizikal bagi kumpulan 1. Okey, good. Okey, kita ulang balik yang semalam. Apa dia persamaan yang terlibat? Okey, yang awak dah belajar semalam. Persamaan apa semalam? Okey, persamaan yang pertama yang awak belajar semalam. Logam dengan air jadi logam hidroksida dengan gas hidrogen. Okey, logam campur air akan menghasilkan logam hidroksida dan juga gas hidrogen. Okey, yang kedua? Logam dengan oksigen akan hasilkan logam oksida. Okey, logam bertindak balas dengan gas oksigen akan menghasilkan logam oksida. So, logam oksida yang terhasil tu boleh bertindak balas dengan apa? Dengan air menghasilkan larutan hidroksida. Logam hidroksida. Okey, menghasilkan logam hidroksida. Okey, yang terakhir? Logam campur gas klorin menghasilkan logam klorida. Okay, so yang terakhir adalah logam bercampur dengan gas klorin akan menghasilkan logam klorida. So 4 persamaan yang awak dah belajar. Okay, so kita sambung tajuk seterusnya 4.5 sifat fizikal. So kumpulan 1 4.5 sifat fizikal. Okay, go. Okay, so 4.4 tadi kumpulan 1 kita panggil logam alkali. Okay, so seterusnya 4.5. Okay, boleh start present.
Okey, ahli kumpulan 5 siapa? Okey, dah tulis. Okey, dah tulis tak apa. Okey. Cikgu boleh dengar saya tak? Boleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang unsur dalam kumpulan 7 iaitu sifat fizikal. 17 bukan 7. 17. Ahli kumpulan dalam kumpulan saya ialah Latisha, saya, Nabila, Anis Shazwani dengan Siti Nurbalkis. Unsur-unsur dalam kumpulan 17 adalah fluorine, chlorine, bromine, iodine dan astatin. Semua unsur dalam kumpulan 17 bukan logam dan juga dikenali sebagai halogen. Halogen ni merupakan satu perkataan Greek yang bermaksud pembentuk garam. Halogen akan membentuk garam apabila bertindak balas dengan logam. Dan wujud secara semula jadi di bumi dan dikenali sebagai halida ataupun ion halogen. Contoh halida ni dia macam fluorine kan fluorine ialah halogen, tapi bila dalam bentuk halida dia dikenali sebagai fluorida. Halogen ni juga merupakan molekul dua atom kovalen. Antara untuk warna-warna dalam unsur kumpulan 17 ni ialah fluorine berwarna gas kuning pucat. Manakala kalau klorin gas kuning kehijauan, kalau bromin cecair merah keperangan, kalau iodin pepejar hitam keungguan dan astatin pepejar hitam dan logam. Yang pepejar hitam logam. So ni adalah antara contoh untuk klorin, bromin dan iodin. Perubahan sifat fizik apabila menuruni kumpulan 17. Sifat-sifat fizik halogen berubah secara beransur-ansur apabila menuruni kumpulan 17. Apabila menuruni kumpulan 17, saiz atom bertambah disebabkan oleh pertalian berisi elektron bertambah. Yang kedua, ketupatannya meningkat disebabkan oleh jisim molekul relatif bertambah. Yang ketiga, takat lebur dan takat didihnya meningkat disebabkan oleh daya tarikan van der Waals menjadi lebih kuat apabila saiz molekul bertambah. Dan keempat, keadaan fizik berubah dari gas fluorin, klorin ke cecair bromin dan kemudian ke pepejar iodin astatin. Warnanya bertambah gelap dan keterlarutannya dalam air menurun dan keelektronegatifannya iaitu kecenderungan suatu unsur untuk menaik elektron adalah menurun. Takat didih dan takat lebur bagi setiap unsur dalam kumpulan 17. Seperti yang dapat dilihat. Okay. Seperti yang dapat dilihat, pertambahan saiz molekul akan menyebabkan takat lebur meningkat dan takat didih juga meningkat. Tapi halogen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Kalau korang perhatikan dekat jadual takat didih dan takat lebur ni, semua halogen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah kerana tarikan bersama oleh daya van der Waals yang lemah dan hanya sedikit tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasinya. Seperti yang ditunjukkan dalam slide, takat lebur dan takat didih meningkat apabila menuruni kumpulan. Ini adalah kerana apabila menuruni kumpulan 17 daripada fluorin ke iodin,
saiz atom semakin besar dan daya tarikan van der Waals antara molekul halogen pun bertambah kuat. Oleh itu, semakin banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. Sekian, terima kasih. Okey, stay patah balik dekat warna halogen tadi. Slide awak. Okey, so warna halogen ni, halogen, kalau dia kalau kita macam gas klorin, gas bromin, so kita panggil sebagai halogen. Halida tu bila dia jadi sebagai ion. Bila dia wujud sebagai ion, so kita panggil dia halida. Ion halida. So kalau fluorin, atom fluorin ataupun molekul fluorin, so bila dia jadi ion, ion fluorida. Klorin, atom klorin dia akan jadi ion, ion klorida. Bromin, ion bromida. Iodin, ion iodida. So halida bila dia dalam keadaan ion. Okey, so warna dia betul, fluorin, klorin, kuning kehijauan. Bromin tu kita cakap dia warna perang. So bromin adalah berwarna perang, iodin berwarna ungu. Dia ungu gelap, ungu kehitaman. So dia bukan hitam keunguan. So iodin warna ungu, bromin warna perang. So klorin betul lah kuning kehijauan, fluorin kuning pucat. So dia berikut kepekatan, warna diorang sebenarnya, warna fluorin warna diorang lebih kurang sama ikut kepekatan. So lagi pekat dia punya larutan tu, warna dia akan lagi jelas lah nampak. So yang itu yang awak perlu betulkan. Yang lain betul. So habis untuk kumpulan sifat fizikal bagi kumpulan halogen. Alright. Kalau tadi awak dengar ada perkataan daya van der Waals, ikatan logam. So antara logam dengan logam yang logam tertarik antara satu sama lain dengan ikatan sebagai ikatan logam. Kalau molekul, bukan logam, molekul tu tertarik antara satu sama lain dengan daya van der Waals. Benda tu nanti awak akan jumpa pada tajuk seterusnya, ikatan kimia. So kita sambung dengan kumpulan seterusnya, sifat kimia bagi halogen. So ada dua yang buat kumpulan ni. Kita mula dengan kumpulan 2 dulu. Kumpulan 2 ada? Kumpulan 2? Ada cikgu. So kumpulan 2. Kumpulan 2, siapa ahli dia? Ada tulis tak? Boleh cikgu? Ada tu. Boleh mula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya bersama ahli kumpulan saya, iaitu Farah, Fakia dan Harish, ingin membentangkan mengenai 4.5 sifat kimia unsur kumpulan 17. Nak terang balik ke cikgu yang tadi? Sebab kita dah terbuat daripada awal. Tak apa, terang je lah. Boleh terang balik daripada grup dia? Boleh, terang saja. So unsur kumpulan 17 ni terdiri daripada fluorin, klorin, iodin, asetin dan tennessine. Unsur kumpulan 17 ini pula dikenali sebagai halogen. Halogen ni pula sangat reaktif, iaitu mudah bertindak balas dengan bahan yang lain. Halogen ni pula wujud dalam alam sekitar dalam bentuk garam halida. Halida ni pula nama yang diberikan kepada ion halogen.
So bila dia dah membentuk halida, nama diorang pun akan bertukar menjadi fluorida, klorida, bromida dan iodida. So seterusnya kumpulan 17 ni berwarna dan larut sedikit di dalam air. So macam cikgu bagi tahu tadi, klorin bersifat kuning, berwarna kuning pucat, bromin berwarna perang dan iodin berwarna ungu kehitaman. Seterusnya kumpulan 17 ini bukan logam, iaitu merupakan penebat haba dan elektrik. Mereka juga mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah, dan wujud sebagai molekul dua atom, sebab dia dua atom bergabung. So bila dalam formula kita tulis, kita kena tulis ada letak 2 dekat dia orang punya tu. Macam F2, Cl2, Br2, I2. Okey, sambung. Kejap cikgu ada masalah. Cikgu tengok cikgu yang line tak clear ke apa? Oh tak. Cikgu. Sorry cikgu, Farah dia ada masalah internet. Okey. Slide dekat Farah ke? Slide kat Farah. Alright. Okey, seterusnya sifat-sifat kimia kumpulan 17 lah. Unsur-unsur kumpulan 17 merupakan unsur bukan logam yang sangat diaktif. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence. 7 elektron valence tu merupakan elektron di petala yang paling luar. So dengan itu, atomnya akan menerima satu elektron untuk mencapai susunan satu elektron oktet yang stabil dalam tindak balas kimia. Tindak balas kimia halogen melibatkan pembentukan ion negatif yang bercas negatif 1. Semua unsur halogen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, iaitu kuasa menarik elektron yang tinggi. Walau bagaimanapun, keelektronegatifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Semua unsur kumpulan 17 adalah beracun. S13 pula bahan radioaktif. So, kat situ dia adalah buat 3 tindak balas halogen. Yang pertama, halogen campur dengan air. Halogen. Yang kedua, halogen campur dengan logam. Yang ketiga, halogen campur dengan natrium hidroksida. So kat bawah tu ada satu campur samaan lah, X tambah E negatif, jadinya X negatif. So X tu merupakan bilangan elektron valence. E negatif tu maksudnya kita kena terima satu elektron untuk mencapai susunan
elektron duplet atau octet yang stabil. Untuk lengkapkan dia jadi 8 elektron dalam petala valence tu. So jadilah X negatif. So kat sebelah dia tu ada jadual berkala unsur. So seperti yang kita boleh lihat, fluorine merupakan bahan yang sangat reaktif dan astatine merupakan bahan yang kurang reaktif. Okey. Okey, barang jatuh lagi. Tak pun Farah send dekat cikgu awak punya slide tu. Cikgu presentkan untuk awak. Tindak balas unsur kumpulan 17 dengan air, logam dan alkali. So, seperti yang kita tahu, unsur dalam kumpulan 17 ni mereka dikenali sebagai halogen dan terdiri daripada fluorine, bromine dan iodine. Mereka mempunyai sifat kimia yang sama sebab dekat petala valence diorang mempunyai 7 elektron dan akan membentuk ion yang bercas negatif 1. Sebab untuk
membentuk sebuah susunan elektron yang stabil, mereka memerlukan 8 elektron pada petala balance. So, satu elektron akan ditambahkan kepada petala balancer untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Walaupun ada sifat kimia yang sama, tetapi mereka mempunyai kereaktifan yang berbeza. Contoh yang pertama, apabila halogen bertindak balas dengan air, mereka akan membentuk larutan yang berasid. Contohnya, apabila klorin bertambah dengan air akan membentuk asid hidroklorik dan asid hipokloris. Yang kedua ialah apabila halogen bertindak balas dengan logam, mereka akan membentuk halida logam. Apabila serum bertambah dengan bromin, dia akan menjadi serum 3 bromida. Akhir sekali, apabila halogen bertindak balas dengan larutan beralkali, ia akan membentuk halida logam, halat logam dan air. Contoh dia, apabila iodin bertambah dengan natrium hydroksida akan membentuk natrium iodide dan air. Sekian, terima kasih. Okey, so sebab tak berapa jelas, nanti Farah hantar slide ni kat cikgu ya. Okey cikgu. Okey. So, nasib baik kita ada 2 kumpulan yang buat ni. Okey, so kumpulan yang seterusnya. Okey, boleh sambung untuk bahagian sifat kimia kumpulan 1. Okey, kumpulan yang tadi bagus. Penerangan pun jelas. Okey, cuma yang ada masalah teknikal tak apa. So, kita sambung dekat kumpulan yang seterusnya. Okey, kumpulan yang seterusnya. Halogen ke cikgu? Ya. Kumpulan yang seterusnya kumpulan 5. Kan? Kumpulan 5 kan? Betul. Alright. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan 5 akan membentangkan unsur dalam kumpulan 17 sifat kimia. Seperti yang anda telah pelajari sebelum ini, kumpulan 17 dinamakan sebagai halogen. Ini merupakan unsur bagi kumpulan 17, tapi bagi arah sekatan 4 kita hanya belajar sehingga iodin sahaja. Ini merupakan warna-warna bagi unsur kumpulan 17. Kumpulan unsur dalam kumpulan 17 wujud sebagai molekul 2 atom. Molekul 2 atom ialah 2 atom unsur yang berkongsi sepasang elektron valens untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ini kerana setiap unsur dalam kumpulan 17 mempunyai bilangan elektron valens 7. So dia akan membentuk jadi macam ni untuk mencapai elektron oktet yang stabil. Untuk sifat kimia halogen, unsur-unsur kumpulan 17 ialah unsur-unsur bukan logam, tapi dia sangat reaktif. Halogen dia mempunyai sifat kimia yang sama sebab bilangan elektron valens dia sama, iaitu 7 elektron di petala terluar. Lepas tu, semasa tindak balas kimia, atom unsur kumpulan 17 akan menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion bercas negatif 1. Tindak balas unsur dengan air, logam dan alkali. Tindak balas unsur dengan air. Apabila halogen bertindak balas dengan air, larutan berasid akan terbentuk. Tindakan unsur dengan logam. Apabila halogen bertindak balas dengan logam, halida logam akan terbentuk. Dan tindak balas unsur dengan alkali. Apabila halogen bertindak balas dengan larutan beralkali, halida logam, halat logam dan air akan terbentuk.
Bagi tindak balas unsur kumpulan 17 dengan air, kalau korang tengok dekat persamaan tu, X tu halogen tau, dengan dalam kurungan tu. Jadi apabila gas klorin larut dengan air, klorin dia larut dengan cepat dalam air dan menghasilkan larutan berwarna kuning muda. Jadi pemerhatian untuk eksperimen ni, larutan tu menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan melunturkannya dengan cepat. Untuk bromin dengan air, bromin dia larut dengan perlahan dalam air lalu menghasilkan larutan berwarna perang. Jadi pemerhatian dia, larutan tu menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan melunturkannya dengan perlahan. Yang sekali, iodin dengan air. Untuk iodin larut dengan sedikit dalam air lalu menghasilkan larutan berwarna perang. Jadi larutan tu akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Tapi kertas litmus tu tidak dapat dilunturkan. Jadi infrared dia dekat sini, klorin, bromin dengan iodin dia bertindak balas dengan air membentuk larutan berasid. Selain larutan berasid, klorin dan bromin juga membentuk bahan peluntur. Jadi keterlarutan dia berkurang dari klorin ke iodin. Yang seterusnya ialah tindak balas unsur kumpulan 17 dengan logam. Kalau korang tengok dekat eksperimen yang pertama tu, kan dia tulis klorin atau bromin. Untuk klorin, apa yang jadi dekat wool besi tu akan terbakar dengan sangat terang dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Untuk bromin pula, wool besi akan berbara dengan terang dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Yang eksperimen kedua tu, iodin tu, wool besi dia berbara dengan perlahan dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Tindak balas dengan alkali. Halogen bertindak dengan natrium hidroksida. Klorin bertindak balas dengan natrium hidroksida. Gas kuning kehijauan terlarut dengan cepat untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Gas klorin bertindak dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium klorida, natrium klorat 1 dan air. Bromin bertindak balas dengan natrium hidroksida. Cecair merah terluntur dengan sederhana cepat dan satu larutan hampir tak berwarna terhasil. Cecair bromin bertindak dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium bromida, natrium bromat 1 dan air. Tindak balas ini kurang reaktif berbanding dengan klorin. Iodin bertindak balas dengan natrium hidroksida. Pepejal ungu kehitaman terlarut dengan perlahan-lahan dan satu larutan hampir tidak berwarna terhasil. Pepejal iodin bertindak perlahan-lahan dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium iodida, natrium iodat 1 dan air. Tindak balas ini adalah paling kurang reaktif berbanding dengan bromin dan iodin. Perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 17. Kereaktifan akan berkurang. Semasa menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah dan bilangan petali yang berisi elektron bertambah. Kedudukan elektron valens akan semakin jauh daripada nukleus atom. Kesan ni ialah daya tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah dan atom mengalami kesukaran untuk menarik satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 5. So, penerangan yang lengkap dari kumpulan 5 dan juga kumpulan 2 tentang sifat kimia bagi kumpulan halogen. Okey, so ada berapa persamaan baru yang
Diorang dah cakap tadi. Kelas? 3. Ada 3. So ada 3 persamaan baru yang korang dah belajar tadi. Pertama, halogen boleh bertindak balas dengan apa? Air. Okay, so yang pertama, okay, kejap. Okay, so yang pertama halogen bertindak balas dengan air. Okay, menghasilkan apa? Asid hidroklorik dan asid hipokloris. Okay, so tindak balas pertama halogen. Okay, apa-apa saja halogen campur dengan air, so dia akan menghasilkan HX campur dengan HOX. Okay, so X ni kita gantikan dengan apa? Apa-apa halogen yang kita gunakan lah. So yang ini kita panggil hydro. Kalau klorin yang kita gunakan, dia akan jadi hidroklorik. Okay, so kalau dia guna bromin, dia akan jadi hydrobromik. So yang ini kita panggil apa? Hipo. So hidroklorik, satu lagi Hipokloris. Hipokloris. Okay. Okay, yang ini. So dia berbeza ikut halogen yang awak gunakan. So yang pertama halogen campur dengan air menghasilkan hidroklorik ataupun hipokloris. Itu kalau kita gunakan klorin. Okay, yang kedua apa? Halogen campur apa? So satu campur air, yang kedua campur bertindak balas dengan apa? Logam. Logam dia adalah logam ada banyak logam. So dia spesifik, dia bertindak balas dengan besi. Logam tu adalah besi. Okay. So ferrum. So bila dia bertindak balas dengan besi, apa yang terhasil? Okay, logam dia adalah besi. Okay, ataupun dalam bahasa ni kita panggil dia sebagai ferrum. Okay, kalau so hasil dia apa? Halida logam. Okay, halida logam. So maknanya ferrum halida lah. Okay, ferrum halida. Okay, so ferrum halida. Okay, yang ini awak dah tahu ferrum ada 2 cas kan? Ferrum apa? Ferrum ada 2. Satu ferrum apa? Satu ferrum apa? Ferrum 2 dengan ferrum 3. Ferrum 3 plus. Ferrum 2 plus dengan ferrum 3 plus. So dekat sini ferrum yang terbentuk adalah ferrum 3 halida. Okay. Ferrum yang terbentuk adalah ferrum 3 halida. Okay. So halogen, apa-apa halogen bila bertindak balas dengan besi ataupun ferrum akan menghasilkan ferrum halida. Contohnya kalau bromin, so bromin campur dengan ferrum, so dia akan menghasilkan ferrum 3 bromida. So ferrum 3, so Fe3 plus campur dengan Br minus, so dia akan jadi ferrum Fe. Apa formula ni? FeBr3. Okay. So yang ini awak kena ingat. Okay, dia akan jadi ferrum 3 halida. So kat sini nama dia ferrum 3 bromida. Okay. So dah seimbang tak persamaan yang cikgu tunjuk ni? Seimbang dah? Belum. Okay. Jangan nak seimbangkan. Tambah apa? Saya nak seimbangkan. Tambah 2 dekat Fe. Tambah 2 dekat ferrum. Fe. Ferrum ya, ferrum. Ferrum bukan Fe ya, ferrum.
Okey, lepas tu? Lepas tu tambah 3 dekat BR2. Okey, tambah 3 dekat bromin. Dah seimbang? Belum lagi. So tambah apa dekat ferrum 3 bromida? Tambah 2. Tambah 2. Okey, so persamaan yang ketiga bila halogen bertindak balas dengan besi ataupun ferrum menghasilkan ferrum 3 halida. Halida ikut halogen apa yang dia gunakan. Okey, so yang ketiga apa persamaan dia? Okey, kat sini penting awak kena ingat dia punya hasil tindak balas lah. Apa yang berlaku bila setiap halogen ni bertindak balas. Okey, dia berbeza dia punya pemerhatian ikut dia punya kereaktifan. So yang ketiga, halogen bertindak balas dengan natrium hidroksida larutan beralkali menghasilkan garam. Okey, natrium klorida contohnya kalau kita guna Cl2, so dia akan menghasilkan natrium klorida. So natrium klorida ni adalah sejenis garam campur dengan natrium klorat. So NaOCl campur dengan air. Okey. So 3 persamaan yang baru yang awak dah belajar. Okey, bila halogen bertindak balas dengan tiga-tiga jenis bahan. Tiga jenis bahan ni. Okey, so awak dah belajar kumpulan 1. Kumpulan 17. Okey, menuruni kumpulan, apa yang berlaku pada kereaktifan dia? Untuk kumpulan 1, apa yang berlaku pada kereaktifan apabila menuruni kumpulan 1? Kumpulan 1 lebih reaktif. Yelah, lebih reaktif maknanya semakin menuruni kumpulan semakin kereaktifan dia semakin bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan dia akan semakin bertambah. Okey, kumpulan 17 menuruni kumpulan apa jadi? Kereaktifan dia? Kereaktifan berkurang. Semakin berkurang. So kereaktifan dalam kumpulan 1 menuruni kumpulan semakin bertambah. Kalau yang ni semakin berkurang. Okey. Lepas tu tadi awak dengar kawan awak ada sebut ke elektronegatifan, ke elektropositifan. Okey, yang ini kumpulan 1, ni kumpulan 17. Okey, yang ini merentasi skala. So semakin ke kanan, semakin elektronegatif. So ke elektronegatifan bertambah. Maknanya dia akan jadi ion bercas negatif. Okey. Kalau kumpulan 1 ataupun ke arah kiri, ke elektropositifan bertambah. Okey, yang ini ke elektropositifan bertambah, yang ini ke elektronegatifan bertambah. Elektropositif maknanya dia jadi ion positif. Okey, dengan cara apa dia jadi ion positif? Dia perlu lepaskan elektron. Maknanya dia akan cenderung untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Disebabkan itu ke elektropositifan bertambah. Okey, kalau ke elektronegatifan bertambah sebab dia cenderung untuk terima elektron jadi ion bercas negatif. So semakin jadual berkala ke elektropositifan berkurang. Semakin ke kiri jadual berkala, okey, ke elektropositifan bertambah, ke elektronegatifan berkurang. Okey, so kalau awak tengok kereaktifan menuruni kumpulan 1 bertambah, 17 bertambah, dia punya key point untuk terangkan adalah sama saja. Yang pertama kita mesti cakap pasal saiz atom. Yang kedua semalam pasal apa? Pasal apa?
Kepada saiz atom, apa yang berlaku? Daya tarikan. Sebelum daya tarikan dulu. Jarak nukleus dengan Yes, jarak valence. antara apa? Ya, jarak nukleus dengan elektron valence. Okey. Ya, barulah ketiga pasal apa? Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Okey, so yang keempat, sama ada lepaskan elektron, mudah lepaskan elektron ataupun mudah terima elektron. Okey. So kalau kumpulan satu lebih mudah lepaskan elektron ke lebih susah lepaskan elektron lagi reaktif? Mudah lepaskan. Lebih mudah lepaskan elektron dia lagi reaktif. Okey, sebab tu makin besar, makin turun bawah, saiz dia makin besar, dia makin mudah melepaskan elektron, so lebih reaktif. Okey, kalau kumpulan 17 semakin ke bawah semakin kurang reaktif. Kenapa? Sebab jarak dia mudah dekat terima dengan nukleus. Ke bawah, makin ke bawah. Takkan jarak makin dekat? Oh ya, makin jaraknya makin besar. So bila makin ke bawah, jarak dia makin jauh. So bila jauh, apa jadi pada daya tarikan? Lemah ke kuat? Lemah. So lemah. Bila lemah, senang ke susah nak terima elektron? Senang. Kalau lemah nak tarik, susah lah. So makin jauh elektron valence dengan semakin jauh petala yang terakhir tu dengan nukleus, semakin lemah daya tarikan nukleus terhadap elektron valence. So bila lemah, so daya atom tu makin susah lah nak terima elektron. Sebab dia punya daya tarikan dia lemah. So semakin susah nak terima elektron untuk bentuk ion positif. Sebab tu makin ke bawah makin kurang reaktif. Sebab kebolehan atom untuk terima elektron jadi ion negatif adalah semakin susah. Okay. Kalau dia nak lebih reaktif, dia kena lebih mudah terima elektron. Maknanya daya tarikan dia kena lagi kuat. So bila lagi kuat maknanya lagi atas, lagi reaktif. Sebab tu awak tengok cikgu jarang kita tak guna fluorin. Fluorin sangat reaktif. So kita guna antara klorin, bromin dan juga iodin saja. Okay. Boleh faham? So part point ni menerangkan benda yang sama untuk kumpulan 1, kumpulan 17. Cumanya awak kena ingat saja. Dia lepaskan elektron, terima elektron lagi senang ke lagi mudah berdasarkan dia punya jarak antara nukleus dengan elektron valence. So lagi senang dia lepaskan elektron untuk kumpulan 1, lagi reaktif. Kalau lagi mudah dia terima elektron untuk kumpulan 17, lagi reaktif. Maknanya untuk kumpulan 17 semakin kecil saiz, semakin reaktif. Kalau kumpulan 1 semakin besar saiz atom, semakin reaktif. Okay, boleh? So tadi Harish kot tunjuk ni persamaan ni. X tambah elektron sama dengan X negatif. Okay, yang ini adalah persamaan setengah ion. Okay, nanti awak akan jumpa benda ni, nanti kita akan belajar. So persamaan setengah ion. Okay, bila ada yang menunjukkan cas ke atas ni kita panggil dia sebagai persamaan setengah ion. Okay, so sampai grup 17 sahaja. Okay, kita akan sambung minggu depan. So satu masa cikgu tak buatlah kelas. So satu masa awak boleh siapkan modul. Kita akan sambung kumpulan peralihan dan juga last kali unsur dalam kala. So lagi 2 kumpulan je kan? Cikgu, kumpulan kala 3. Yelah, kala 3. Kala 3 dengan kumpulan peralihan. 2 kumpulan je kan lagi? Okay, so kita akan sambung hari Isnin minggu depan. Okay, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya cikgu dekat WhatsApp, dekat Tele ke apa. Okay, so sampai sini saja kelas. Nanti yang dah buat presentation hari ni send slide kat cikgu, okay? Okay. Okay, so terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
pertama. Terima kasih cikgu. Alright.